Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi After Effects tutorial, di mana hari ini kita akan masuk dalam topiknya ialah pengenalan fungsi. Baik, saya akan buka AE After Effects, double klik. Okey, ini adalah paparan After Effects kita, di mana dia masih lagi membaca. Dia akan keluar. Yang pertama ialah paparan ataupun projek-projek yang kita telah buat sebelum ni lah. Contohnya 7 jam yang lepas, bulan lepas. Kita boleh new project, open project, ataupun kita boleh pangkah aja kalau kita tak nak buat. Okey, terlindung dah. Kita boleh pangkah je. Okey, kita klik pangkah dan kita lihat pada paparan kita lah. Okey, saya terangkan. Sebelum saya terangkan, saya akan tariklah dulu video ataupun gambar baru nampak masa penerangan tu. Okey, saya minimize. Kita boleh file ataupun kat sini kita boleh import. Tapi yang paling senang ialah kita tarik ialah cari gambar, video yang kita nak dan kita tarik. Okey, saya cari satu gambar lah, senang. Okey, contohnya saya ambil gambar ni dan saya seret. Gambar Najwa saya seret, masukkan dalam AE dan sama ada kita letak sini ataupun letak sini. Okey, letak bahagian tempat projek kita sama ada gambar ataupun video, kita boleh letakkan sini. Bahagian apa kita panggil workspace. Okey. Sekarang ni kita dah ada gambar dan video ataupun gambar kita, dia akan preview atas ni. Ini adalah ruangan preview. Dan dalam ruangan untuk projek tak ada lagi. Sebabnya kita tak tarik lagi bawah. Okey, saya tarik bawah. Kita boleh tarik letak di bawah. Okey, ini adalah ruangan untuk projek kita. Seterusnya, kita boleh buat background. Contohnya, bawah ni warna apa? Yang tu biarkan dulu. Kita lihat pada ruangan projek kita. Tak setting lah. Ini belum setting lagi. Projek kita ni bersaiz apa? Widescreen ke? 4:3 ke? Dan sebagainya. Tu bukan lagi. Sekarang ni kita lihat kepada paparan dan penggunaan fungsi yang ada dalam After Effects. Okey, kalau kita lihat, ini adalah ruangan layer. Layer dia akan paparkan berapa second. Kita boleh tambah. Contohnya daripada 30 second kepada 1 jam. Gambar ni saja boleh. Dan ini adalah pergerakan. Ni sekarang ni dia statik. Statik, tak bergerak ke mana-mana dah. Ini adalah ruangan layer. Ruangan untuk kita letakkan projek kita lah, gambar, video, muzik dan sebagainya. Kemudian kita ada file. Ni menu ni biasanya saya tak gunalah. Yang saya biasa guna ialah di bahagian window. Sebab window ni dia akan mempengaruhi di bahagian tepi ni ataupun kita panggil properties. Okey, contohnya sekarang ni kita tak ada teks. Jadi kita pergi bahagian window, workspace, kita ambil lah teks. Bila kita tukar teks, dia ada. Untuk besarkan teks, nak warna teks, nak jarak antara teks pertama, teks kedua. Contohnya ni, kita boleh tukar jenis-jenis tulisan. Dan atas ni dia ada preview untuk play video ataupun gambar yang telah kita animatekan. Okey. Bahagian window yang saya biasa guna, dia ada workspace, all panel. Biasanya saya akan gunakan text ataupun standard. Standard biasa. Ini button untuk standard. Okey.
kena faham lah berkaitan workspace. Contohnya sekarang ni kalau cikgu saya buat dalam bentuk space-nya teks. Tiba-tiba cikgu window cikgu dalam bentuk workspace-nya standard. Paparan dia tak sama. Jadi kalau ikut saya suka teks. Okey. Berkaitan paparan window. Seterusnya kita ada bahagian untuk edit, duplicate dan sebagainya. Yang ni yang panjang. Kita ada bahagian untuk kita nak apa tu? Nak shortcut. Dia ada shortcut keyboard shortcut. Kalau kita nak pengguna tegar, kita kena tahulah apa shortcutnya. Contoh, okey, pada gambar ni shortcut kita nak besarkan. Okey, kita tekan S sahaja di keyboard kita. S, dia akan keluar scale. Jadi kita boleh besarkan gambar ni. Itu adalah shortcut dia. Tapi kalau kita tak tahu shortcut, kita boleh gunakan properties bawah ni. Bawah ni dia ada properties untuk kita nak transformkan gambar ni. Contohnya daripada depan sampai belakang. Bagaimana kita nak gambar ni bergerak, berpusing dan sebagainya. Itu berkaitan shortcut dan properties pada gambar dan video. Yang ni cikgu kena kuasailah. Contohnya di bahagian depan ni adalah timeline kita. Ruler ni adalah timeline. Contohnya daripada depan ni kita nak kecilkan gambar. Kita kena klik pada jam ni. Masa ni. Kita klik dan sampai tengah ni kita nak kecilkan gambar. Kita di scale kita ke kiri. Dia akan jadi kecil lah gambar tu. Kemudian depan lagi kita nak besar pula. Kita ke kanan. Okey, dia ada penanda. 1, 2, 3. Maknanya berlaku pergerakan dalam gambar ataupun projek kita ni. Contohnya bila kita play, di button ni play ada play, kita klik play, dia akan bergerak. Ataupun kita tekan space bar. Sama je. Shortcut dia space bar. Okey, tu bahagian untuk kita nak gunakan animasi. Dia lebih kurang animasi lah juganya. Cuma yang ni pergerakan dia besar kecil. Zoom in, zoom out. Ataupun sampai last. Okey, sampai situ kita nak stop. Sampai sini kita nak besarkan. Keluar muka sahaja. Okey, jadi kita besarkan dan kita tarik muka je. Jadi dia akan bergerak. Ni. Okey. Dan kalau kita lihat, dia biasanya kita akan gunakan smooth. Kita highlight 3 button ni. Dia akan select all dan kita klik salah satu button. Klik sebelah kanan mouse kita. Dia ada key assistant untuk kita easy ease. Dia akan jadi macam ni. Smooth lah pergerakannya. Contoh Okey, saya stop dulu. Dan biasanya bila kita buat satu-satu projek, After Effects ni paparan ataupun preview kita dalam bentuk quarters. Bukan kualiti sebenar lah. Kalau tak dia jadi slow. Kalau kita nak lihat kualiti sebenar, okey, kita pergi kat fokus pada ni, kita tukar quarters kepada full. Tu resolusi sebenar. Kita boleh besar, macam Photoshop lah. Gunakan mouse, kalau kita tolak ke depan, dia besar. Tolak, tarik ke belakang, dia akan kecil. Okey, macam Photoshop. After Effects ni adalah Photoshop dalam bentuk video. Beza dengan Photoshop, ia adalah dalam bentuk gambar ataupun picture. Tapi dia lebih kurang. Tu je. Seterusnya, kita lihat kepada, okey, ni siap kita lihat kepada opacity. Contohnya opacity. Daripada depan ni kita tak nak ada gambar. Kita klik pada jarum, jam, tik, dia akan ada
Dia panggil apa tak tahu, saya tak ingat dah. Tak apalah, dia akan ada yang biji diamond ni kita pun tarik 100% kepada kosong. Tak adalah gambarnya. Kemudian depan sikit kita pun tolak. Daripada kosong ni kita nak berapa? Tolak ke depan. Okey, dia ada pergerakan ni. Dan kita highlight dua ni. Klik keyframe assistant easy ease. Okey, jadi dia ada pergerakan dan dia ada, okey, saya guna shortcut spacebar. Daripada macam kita panggil apa tak ingatlah. Okey, seterusnya sama dengan rotation. Daripada depan ni kita nak pusing. Daripada sini kita nak pusing gambar ni. Dia ada rotation. Klik rotation, dia akan biasa. Depan sikit kita nak rotate ke mana? Ke kiri, ke kanan, tu ke atas. Kalau sebelah kanan, ke atas. Okey. Kemudian, okey, kita nak kembali. Tukarlah dua ni kepada kosong. Jadi, tak ada apa-apa pergerakan. Tapi kita nak pusing ke kiri, ke kanan. Ni dah. Sebelah ni. Yang atas, sebelah kanan ni, atas bawah. Yang sebelah kiri, kanan. Sikit. Silap saya dah. Yang ni Yang ni ke kiri, ke kanan. Okey, contohnya saya pusing. Dah, dia pening dah, tak silap sangat. Okey, depan sikit. Kita pusing rotation. Pusing ligak dah. Tadi tersilap. Ctrl Z. Kalau kita silap, Ctrl Z, Ctrl Z. Sampailah tempat kita. Okey. Sampai situ dah. Okey, sini kita nak rotation dia ke kanan. Depan sikit lagi. Ke kiri. Ke kanan lagi. Dan kita boleh lihatlah. Tu pusing kanan. Okey, tak apa dah. Dia ada lagi position dan sebagainya. Ataupun kita boleh gunakan yang ni je, tak apa. Okey, yang tu biarkan dulu. Tu pusing ke kanan dah. Kalau kita lihat kepada pergerakan dia, berpusing-pusing lah. Kalau kita tak nak, kita highlight. Contohnya yang ni saya tak nak. Highlight animation dia ni, kita delete lah. Delete. Sama dengan yang lain. Tak nak, delete lah. Highlight, delete. Dan dia akan kembali seperti biasa. Ni ada satu lagi. Delete. Mana opacity? Opacity ni dia sebenarnya adalah 100. Okey. Dan yang lain kita buat kosong lah. Rotation tadi kosong. Kita nak kembali. Selain daripada Ctrl Z, kita buat anchor point kita tak guna. Scale pun kosong. Okey. Rotation pun kosong. Jadi bila kita lihat pada semua saya buat kosong ataupun dia ada button reset. Tak ingat. Atas ni ada button reset semua dia akan kembali semula pada yang asal. Bila kita silap, selain daripada Ctrl Z, kita reset semua animasi yang kita buat sebelum ni, dia akan kembali pada yang asal. Yang ni berkaitan properties pada video ataupun gambar kita kena cikgu kena kuasailah. Nak pusing, nak terbalik dan sebagainya. Okey. 14 minit dah saya bercakap. Benda-benda lain saya tak sentuh lagi. Tapi yang paling pentingnya ialah bahagian ni. Jadi lepas ni saya akan tunjukkan berkaitan layer-layer bagaimana kita nak edit. Saya akan tunjukkan contohnya bagaimana kita nak edit logo. Lagu mana kita nak edit video, slideshow dan sebagainya dalam episod yang ke berapa saya tak ingat. Dalam episod yang keempat di mana kita akan download template
3 jenis template logo, video dan sebagainya tu kita akan edit. Edit biasa, cuma kita akan bermain dengan control panel dan sebagainya. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.